Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa asbil akhyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni marilah kita cuba ingatkan berkaitan dengan adab kita kepada Allah. Adab terhadap Allah, adab seseorang mukmin terhadap Allah memang jarang diajarkan, jarang disebut oleh para ulama. Apa yang selalu ditekankan oleh para ulama ialah adab kita sesama manusia. Tapi adab kepada Allah ini jarang kita dengar. Saya sendiri belajar agama sejak umur 10 tahun. Dari peringkat serendah-rendahnya sampailah setinggi-tingginya. Semua guru-guru agama saya pensyarah tidak pernah menyebutkan walaupun sekali tentang adab seseorang mukmin kepada Allah. Hanya apabila saya belajar ilmu tasawuf, barulah guru saya menyebutkan tentang adab kita kepada Allah. Lalu saya baca beberapa kitab, juga tidak saya temui. Saya temui adab kepada Allah ni dalam 2 kitab tasawuf. Yang pertama, kitab Anwarul Qudusiyah yang dikarang oleh seorang ulama tasawuf di Mesir yang bernama Syekh Abdul Wahab Sya'rani, yang meninggal dunia tahun 973 Hijrah. Yang kedua, dalam kitab Iqadul Himam, syarah kepada hikam, yang telah disyarahkan oleh Syekh Ibnu Ajibah. Dalam kitab tersebut pun diterangkan secara ringkas adab kita kepada Allah, tuan-tuan, ada disimpulkan oleh Allah dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, wad'uhu khaufan wa tam'a. Jadi dalam bentuk huraiannya, wad'uhu khaufan wa tam'a ni maknanya dalam bahasa kita, hendaklah kamu sebut dan ingat namanya Allah dalam keadaan hati kamu khaufan, takut kepada kebesarannya, keagungannya, wa tam'a, dan hati kamu benar-benar bergantung harap kepada kesempurnaannya sebagai Rabbul Alamin. Daripada ayat ni lah maka ulama tasawuf menyimpulkan adab kita kepada Allah ada 4 ciri. Pertama, ingat namanya. Semakin ingat namanya, berarti kita semakin menjaga adab kepada Allah. Sebaliknya, semakin lupa,
semakin dah kita melanggar adab terhadap Allah. Yang peliknya tuan-tuan, yang ajaibnya, bila kita ingat namanya Allah, dengan sendirinya kita akan ingat 3 perkara. Ya, dengan sendirinya secara otomatik kita akan ingat 3 perkara. Yang pertama, wujudnya Allah, adanya Allah, kita akan ingat, kita akan rasa. Ya. Yang ketiganya, kita akan ingat keagungannya, yang kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Agung. Dan yang akhir sekali, ya, kesempurnaannya. Kesempurnaan Allah ini tersimpul dalam kalimah Rabbun, Rabbul Alamin. Keagungannya tersimpul pada ilah, ilahun. Jadi Allahu ilahun, Allahu Rabbun. Allahu ilahun, Allah yang maha agung. Allahu Rabbun, Allah yang maha sempurna. Sebab itu dikatakan oleh ulama tasawuf, 2 sifat Allah yang sangat penting ialah ilahun dan Rabbun. Dan 2 sifat inilah yang mesti kita ingat dalam menjaga adab kita kepada Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita ingat namanya, akan diikuti ingat wujudnya, keagungannya dan kesempurnaannya. Jadi sesiapa yang berjaya sentiasa ingat namanya, wujudnya, keagungannya dan kesempurnaannya, maka berarti mukmin tersebut berjaya menjaga adab Allah, adabnya terhadap Allah. Sebaliknya, siapa yang gagal, dia gagallah menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah bila kita menjaga adab terhadap Allah ni tuan-tuan, ialah Allah akan jauhkan kita daripada melakukan kesalahan atau dosa. Bila kita gagal, kita akan mudah terdedah dengan dosa. Sebab itu tuan-tuan, adab kepada Allah ini disebut oleh Allah dalam ayat 56. Ayat 56 surah Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tam'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu buat kerosakan, janganlah kamu buat salah, buat dosa, sesudah Allah baiki kehidupan kamu, zahir batin kamu, perbuatan kamu, dengan diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diterangkan agamanya. Kamu janganlah buat dosa, buat salah lagi. Lalu Allah beritahu kita macam mana nak jauhkan dari kesalahan, daripada dosa, daripada maksiat. Allah bagi tahu, jagalah adab kepada Allah. Wad'uhu khaufan wa tam'a. Sentiasa ingat namanya, sentiasa ingat wujudnya, keagungan atau ilahnya dan kesempurnaannya. 4 perkara ni. Jadi kalau siapa yang berjaya menjaga 4 adab ini, dia akan dijauhkan oleh Allah daripada dosa, daripada kesalahan. Siapakah di antara umat Nabi Muhammad ni yang berjaya menjaga adab yang tersebut? Di akhir ayat itu disebut,
Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Yang berjaya menjaga adab tersebut ialah golongan muhsinin. Maknanya kalau kita belum menjadi seorang muhsin, belum dimasukkan oleh Allah dalam golongan muhsinin, kita memang tak mampu menjaga adab terhadap Allah ni. Jadi perlu kita pahami siapa itu golongan muhsinin. Ini sepatutnya kita tahu dengan jelas. Begini ya, asas agama Islam 3. Islam rukunnya 5. Siapa yang sampai kepada tingkat Islam, ya, dipanggil Muslim. Nah, seorang Muslim ini derajatnya terendah. Siapa yang berjaya meningkat ke tingkat iman, dia jadi seorang mukmin. Derajat mukmin berbanding Muslim, mukmin lebih tinggi. Kemudian asas agama Islam yang ketiga ialah ihsan. Siapa yang sampai tingkat ihsan, maka dia menjadi seorang muhsin. Jadi yang di bawah sekali golongan muslimin, orang-orang Islam, ya. Golongan yang di atasnya golongan mukminin. Golongan yang tertinggi ialah muhsinin. Golongan inilah tuan-tuan yang berjaya menjaga adab terhadap Allah. Ingat namanya, wujudnya, keagungan dan kesempurnaannya. Sebab itulah Allah tegaskan sesungguhnya orang-orang muhsinin, golongan muhsinin itu sentiasa ditenggelamkan oleh Allah dalam rahmatnya, sentiasa diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya ya kita benar-benar berjaya menjaga adab tersebut, insya-Allah Allah akan jauhkan kita daripada apa juga kesalahan. Kita cuba tengok dalam Quran. Cerita Quran ni cerita betul. Dalam surah Yusuf, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Ini cerita Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha dalam keadaan yang genting, disebut oleh Allah walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau bahasa kita yang mudahlah, Zulaikha dah suka Nabi Yusuf, Nabi Yusuf pun dah suka Zulaikha, tetapi Allah jauhkan daripada maksiat. Pasal apa? Karena ketika itulah Nabi Allah Yusuf teringat adab yang 4 ni. Ingat Allah, ingat wujudnya, ingat keagungannya, dan ingat kesempurnaannya. Terkejut Nabi Allah Yusuf, lari sekuat-kuatnya. Lalu dikejar, ditarik bajunya oleh Zulaikha dari belakang sehingga koyak. Ini semua cerita kita dah tahu, tapi hakikat yang sebenar, hakikatnya kita tak tahu. Disebut oleh Allah, laula an ra'a burhana rabbih. Baik jugalah Nabi Yusuf ketika itu, kalau dari segi bahasa, kalaulah Nabi Yusuf alaihissalam tidak nampak tanda kewujudan Tuhannya, kebesaran, kesamaan Tuhannya Allah, nescaya Nabi Yusuf itu akan terjebur dalam dosa. Jadi ketika di masa genting itu Nabi Yusuf ingat nama Allah, ingat wujudnya,
keagungannya dan kesempurnaannya. Jadi Nabi Allah Yusuf dah takut yang sebenar, itulah yang menyelamatkan beliau. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita boleh juga ambil contoh dalam Quran. Bila umat Islam tidak menjaga adab yang 4 berlaku pada Perang Hunain. Perang Hunain ini berlaku pada tahun 8 Hijrah antara tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sendiri seramai 12,000 orang tentera melawan tentera Hunain seramai 1,000 orang. Di dalam tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah ada kira-kira 2,000 orang penduduk Mekah yang baru masuk Islam. 2,000 penduduk Mekah yang baru masuk Islam ni menjadi tentera Rasulullah. Jadi tentera Rasulullah yang dibawa daripada Madinah 10,000 jadilah 12,000. Oleh kerana tentera yang baru Islam daripada Mekah ni, mereka baru beberapa minggu Islam, jadi mereka tak tahu adab. Memang mereka kosong adab terhadap Allah, mereka tak tahu. Mereka inilah bila pergi ke medan perang, mereka lupa. Allah tak ingat, wujudnya tak ingat, keagungan tak ingat, semua tak ingat. Yang mereka ingat apa? Oh, ramai tentera kita ni, ramai 12,000. Kita dengar musuh kita 1,000. Ini tugas yang sangat ringan, kita mesti menang. Bila bertempur, tuan-tuan, oleh kerana di kalangan tentera Islam tadi ada yang tidak menjaga adab kepada Allah, bila peperangan itu berlaku, pertempuran berlaku, tentera Islam kalah. Kalau pakai akal, tak logik, ya, senjata hampir sama, bilangan kalau dikira lah, seorang musuh, seorang kafir Hunain, ya, berlawan 12 orang. Tapi macam mana yang seorang boleh menang? 12 orang boleh kalah. Karena jawapannya ialah kerana mereka di kalangan tentera Islam tadi ada segolongan yang tidak menjaga adab. Bukan semua, segolongan kecil. Inilah contoh kewajipan kita menjaga maksiat, menjaga itu dalam kampung kita, negeri kita, negara kita, itu tanggungjawab sama. Karena akibatnya nanti orang ramai akan ditimpa juga. Karena dia disebutkan dalam Quran, dalam hadis, bila Allah turunkan bala itu bukan yang jahat saja, yang baik pun kena. Jadi apabila bertempur kalah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin. Sesungguhnya Allah telah menangkan kamu dalam banyak peperangan. Wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum falan tughni ankum syai'a. Dan di dalam peperangan Hunain, ketika kamu merasa takjub, merasa gagah perkasa, merasa menang, karena kamu memandang ramainya bilangan kamu, sedangkan bilangan kamu yang ramai itu tidak memberi apa-apa pun pertolongan. Falan tughni ankum syai'a hatta dhaqat 'alaikumul ardu bima rahibat. Ini ungkapan ini, firman Allah Ta'ala ini bermaksud
sehingga kamu merasa sangat cemas, seolah-olah bumi yang luas ini menjadi sempit karena kamu rasakan hujung pedang musuh di leher kamu masing-masing. Summa wallaitum mudbirin, lalu kamu lari. Coba bayangkan tuan-tuan, 1,000 orang kejar 12.000. Tidakkah itu heran? Sepatutnya 12.000 kejar yang 1,000. Tapi karena kesalahan adab, bukan semua tentera yang 12.000 tadi salah adab, sebahagian kecil saja. Sebab itu kalau jemaah masjid ni ada yang buat maksiat seorang dua, kalau Allah turunkan bala, kena semua. Sebab itu kita wajib tegur, wajib betulkan. Jadi summa walaitum mudbirin, kalah tentera Islam. Disebabkan apa? Hakikatnya apa? Karena ada sebahagian tentera Islam yang baru masuk Islam, iaitu terdiri daripada penduduk Mekah. Mereka memang tak tahu adab. Mereka memandang kekuatan tentera Islam, yang akhirnya kalah. Tetapi tuan-tuan, oleh kerana mereka ni ramai yang betul-betul beriman sahabat, mereka segera bertaubat, sedar. Kerana Allah sebut dalam Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, sekiranya mereka melakukan kesalahan atau dosa disebabkan tipu daya syaitan, mereka akan sedar dan mereka akan nampak mana yang benar, mana yang salah. Jadi tentera Islam yang menyedari kesilapan mereka, mereka bertaubat, istighfar, lalu Allah tolong balik. Inilah ayat yang seterusnya. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian Allah turunkan sakinahnya ke atas Rasulnya dan ke atas semua orang-orang Islam. Rasul dan orang Islam tenang, setenang-tenang. Lalu buat serangan semula. Wa ayyadahu bijunudin lam tarauha. Dan Allah juga bagi bantuan tentera yang tak mereka nampak, iaitu malaikat. Jadi akhirnya menang. Ini kan jelas tuan-tuan, akibat tak jaga adab. Pasal apa? Ingatkan kekuatan diri, itu menyalahi adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tadi saya dah sebutkan ya, golongan muhsinin inilah golongan umat Nabi Muhammad yang berjaya menjaga adab. Apa sebab tuan-tuan? Karena golongan muhsinin ini golongan orang-orang yang beriman, yang memang sentiasa berzikir dan tafakur. Mereka ni sentiasa zikir dan tafakur. Disebut dalam ayat 191 surah Al-Imran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mereka itulah orang-orang yang sentiasa berzikrullah dan tafakur dalam apa juga keadaan hidup mereka, berdiri ke duduk, berbaring, ya, berjaga maupun tidur, terus berzikir, ya. Walaupun ayat ini yang dimaksudkan
ialah ulul albab. Ulul albab itulah golongan muhsinin. Ya. Ulul albab itulah juga golongan muhsinin. Golongan ulul albab itulah golongan muhsinin. Jadi kan itu tuan-tuan, umat Nabi Muhammad ni yang berjaya menjaga adab dari Allah ialah mereka yang manjatkan zikir. Bila banyak zikir, memang nama Allah itu dah biasa. Wujudnya pun biasa, keagungannya, kesempurnaan juga ada biasa. Sebab selalu berzikir. Kan saya dah sebut banyak kali dalam kuliah di sini. Amalan zikrullah itu adalah amalan yang pertama, amalan yang mula-mula Allah syariatkan dalam Islam. Ya. Sebelum solat difardukan, sebelum puasa difardukan, sebelum haji difardukan, sebelum zakat difardukan, sebelum apa saja. Jibril jumpa Rasulullah kali pertama, ketika itulah Jibril ajar Rasulullah zikir. Allah, Allah, Allah. Jadi apabila Rasulullah mengisytiharkan dirinya sebagai Nabi dan Rasul, mengajak orang-orang Quraisy Mekah masuk Islam. Orang-orang Quraisy yang masuk Islam ini diajar oleh Rasulullah amalan zikrullah. Selain daripada membaca Quran, karena Quran mereka hafal. Bila Quran turun, Rasulullah ajar mereka hafal. Jadi selain daripada baca Quran, mereka berzikir. Tak berhenti-henti. Disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, yadhkurunallaha yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Mereka itu sentiasa menyebut dan mengingat nama Tuhannya Allah, Allah, Allah. Ya, orang-orang Islam di Mekah itu selama 12 tahun. 12 tahun ini masa yang panjang. Turunnya solat ialah ketika Rasulullah di Isra' Mi'rajkan. Pada malam itu baru diwajibkan solat. Itu Isra' Mi'raj itu awal tahun 13 atau akhir tahun 12. Nabi kita diikhtiarkan jadi Nabi dan Rasul. Jadi selama 12 tahun umat Islam tu beramal Allah, 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 Allah. Kita tak terbuat, tuan-tuan. Kita tak terbuat. Asal apa? Banyak halangan. Pertama sekali apa? Yang menghalang kita syaitan. Syaitan jaga ketat supaya kita jangan berzikir. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa yasuddakum an zikrillah wa anis shalah. Dua amalan yang syaitan jaga betul-betul. Pertama zikrullah, yang kedua solat. Syaitan itu sentiasa menghalang kamu daripada zikrullah dan solat. Syaitan menghalang tu bukan datang depan kita, buat apa engkau zikir. Tak macam itu, tuan-tuan. Dia menghalang cara halus. Cara halus. Buat apa lah engkau zikir. Zikir ini kan sunat. Engkau tak buat, tak dosa. Buat dapat pahala. Kan lebih baik engkau buat yang lain, yang lebih penting. Zikir ni tak. Cuba kita tengok orang-orang alim ada banyak zikir ke? Tak ada. Akhir zaman ni, tuan-tuan, orang alim pun jarang yang zikir. Maknanya orang-orang alim zaman sekarang jarang yang berzikir seperti orang Islam di zaman awal, di zaman Rasulullah. Yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha.
sepanjang masa tuan-tuan, siang dan malam, berjalan ke pasar, ke bekerja di ladang, ke niaga. Allah, 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 Allah. Jadi suasana itu dilihat oleh orang kafir Quraisy di Mekah. Mereka bercakap-cakap sesama mereka, Allah, aduh teruknya lah pengikut Muhammad ni, dah sewel, asyik sebut Allah, Allah, tak berhenti-henti ke mana-mana, tak asyik sebut Allah, 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 Allah. Tentulah tuan-tuan, yang selama ini suasana itu tak wujud di kota Mekah. Tiba-tiba pengikut Nabi yang tak berapa ramai buat macam itu, berjalan di mana-mana, Allah, 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 kadang kuat, kadang tak bersuara. Bila sebut Allah, tentulah pandangan tertumpu satu arah. Jadi suasana dan keadaan itu tuan-tuan, orang Quraisy memikirkan pengikut Nabi itu sudah sewil lah, teruknya pengikut Muhammad ni, betul lah ajaran Muhammad ni sesat. Lalu mereka terus perhati tuan-tuan, kan ada selama 12 tahun di Mekah, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, mereka dapati orang Islam yang tadi berzikir Allah, 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 kadang-kadang diganti dengan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud. Bila orang-orang Quraisy ini dengar tuan-tuan, mereka lagi bingung. Betul-betul lah Muhammad ni sesat, pengikutnya dah sewil dah. Satu nama Tuhan Muhammad. Hari itu semalam kita dengar Allah, Allah. Hari ini Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wadud. Satu ni, banyak sangat. Lalu turun ayat Quran tuan-tuan, menegaskan supaya Rasulullah dan orang Islam terus berzikir begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ida'ullaha aw ida'ur rahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna. Ya Muhammad, kau teruslah sebut Allah, Allah, atau Ar-Rahman, atau Ar-Rahim, karena Allah itu mempunyai asmaul husna. Kau boleh sebut mana-mana nama Allah yang terdapat dalam asmaul husna. Ini rekodnya yang merekodkan bagaimana hebatnya orang Islam di Mekah itu berzikir Allah, Allah. Bukan main-main tuan-tuan, bersungguh-sungguh. Karena orang-orang Islam di Mekah ini memang nampak kerasulan, kenabian Nabi Muhammad. Mereka nampak mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka memang yakin. Coba bayangkan tuan-tuan, zikir Allah, 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 Allah 12 tahun siang malam. Kita 12 tahun tak zikir siang malam, terbalik. Kerana itulah para sahabat Nabi yang berasal Mekah, di Madinah dan juga Madinah ini dijamin oleh Allah dapat keridhaannya. Disebut dalam ayat 100 surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita dengan bang sebentar. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung sebentar. Jadi untuk membolehkan kita menjaga adab yang 4 tadi, langkah yang sepatutnya kita buat ialah kita buatlah zikir, amalan zikir, terutamanya 2 lafaz zikir. Yang pertama, nama Allah, jadi kita sebut Allah, Allah, Allah. Yang kedua, la ilaha illallah. Untuk melakukannya zikir Allah, Allah ini, naklah kita latih
Tak cukup kita duduk 5 minit ke 10 minit. Saya dulu juga menghadapi masalah, tuan-tuan. Saya pun pelik macam mana orang-orang yang berzikir ni boleh ingat Allah sehingga macam terpahat dalam hati dan jasmani, dalam rohani dan jasmani mereka. Kalimah Allah tu tak luntur. Jadi orang tua-tua ya, masa itu saya belajar zikir umur dalam 30-an. Orang tua-tua tanya, Ustaz zikir sebut Allah berapa lama? Setengah jam. Mana boleh, tak cukup itu. Saya tanya nak buat berapa jam? Sekurang-kurang 3-4 jam. Dengan satu duduk jangan berhenti-henti. Saya pun terkejut, tuan-tuan. Zikir Allah 3-4 jam. Saya pun cubalah buat zikir. Tengok jam 8 lepas sarapan. 8, 9, 10, 11 sampai 12, 4 jam saya buat. Memang tuan-tuan, kesannya memang hebat. Tidak pernah saya merasai kesan zikir Allah sebelumnya. Sebab itulah Allah berfirman dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkurisma rabbika bukhratan wa asila. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah sepanjang siang dan malam, makna sepanjang masa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu zikrullah sebanyak-banyaknya. Zikron katsira. Setengah ahli tafsir menafsirkan zikron katsira itu sentiasa. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa zikrullah. Memang betul lah. Rasulullah itu sentiasa zikrullah, jaganya maupun tidurnya. Sebab apa? Ada riwayat daripada Aisyah, bila ditanya sesudah Rasulullah wafat, sahabat tanya, wahai Aisyah, macam mana Rasulullah mengingati Allah? Aisyah berkata, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru rabbahu kulla ahyanihi. Sesungguhnya Rasulullah SAW sentiasa ingatkan Tuhannya sepanjang masanya, 24 jam, jaga maupun tidur. Ini ditegaskan sendiri oleh Rasulullah dalam sabdanya, inna ainaya tanamani wa la yanamu qalbi. Sesungguhnya dua mataku menidurkan aku seperti kamu tidur. Bezanya hatiku tak tidur. Maksud hati Rasulullah tak tidur karena ketika tidur hati Rasulullah secara otomatik menyebut Allah. Sebab itulah akhlak Rasulullah disebut dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Nabi itu paling baik, terbaik. Sebab sentiasa ingat Allah. Sebab itulah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul maksum. Maksum. Sebab apa? Kerana sentiasa menjaga adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang penting tuan-tuan banyakkanlah zikir Allah. Itulah ada ulama, tentunya ulama Wahbi ya, kita temui dalam Facebooknya, zikir Allah ni tak ada faedah.
Ini satu kesalahan besar, tuan-tuan. Satu kesalahan besar. Allah perintah kita supaya kita berzikir menyebut namanya. Terang. Wadhkur isma rabbika. Kan? Sebut dan ingatlah nama Tuhan engkau. Siapa dia? Allah. Bukhratan wa asila, sepanjang siang, masuk siang dan malam. Wadhkur isma Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut dan ingat nama Tuhan kamu Allah dengan menumpukan kepada Allah semata-mata. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebut dan ingatlah nama Tuhan kamu Allah di dalam hati kamu. Ini semua perintah Allah supaya kita berzikir menyebut namanya. Tiba-tiba ada ustaz kata zikir Allah Allah tak ada faedah. Pandangan ya, zikir Allah Allah itu ini dinamakan zikir ismul zat secara tunggal, yang mengharamkannya ialah Ibnu Taimiyah, mula-mula sekali, yang meninggal dunia tahun 728 Hijrah. Tapi pandangan beliau ini terkubur sehinggalah lahir Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Syekh Muhammad Abdul Wahab ambil pandangan Ibnu Taimiyah, lalu disebarkan kepada orang ramai sehingga sekarang. Jadi pandangan zikir ismu zat Allah Allah itu tak boleh dilakukan, ialah berasal daripada pandangan Ibnu Taimiyah, diwar-warkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang hidup di abad 13, kerana beliau di abad 12, kerana beliau lahir pada tahun 1111, meninggal dunia tahun 205 Hijrah, yang kita selalu dengar mazhab Wahbi, mazhab Wahbi. Kalau tuan-tuan baca sebuah buku, tajuknya Fatwa Usaimiyah. Ini buku fatwa ni, di apa yang terkandung dalam buku ni, fatwa yang terdapat, fatwa agama yang terdapat dalam kitab ini, yang menulisnya ialah seorang ulama Wahbi yang bernama Syekh Utsaimin. Jadi namakan Fatwa Usaimiyah. Dalam kitab ini, tuan-tuan, ada pertanyaan daripada orang ramai. Tuhan, apa hukum orang yang berzikir Allah Allah? Jawabnya, berdosa dan akan diseksa, dimasukkan ke dalam neraka. Buku ni saya dah baca ya. Malam ni saya sampaikan. Tapi sebenarnya tidak, tuan-tuan, kerana itu pandangan Muhammad bin Abdul Wahab dan diikuti oleh mereka yang ikut aliran Wahhabi. Ahli sunnah memang membolehkan, menggalakkan. Ada sebuah buku, tuan-tuan, yang menjelaskan keharusan, kebaikan orang yang berzikir Allah Allah. Sebuah kitab yang bertajuk Ar-Rahmatul Habitah fi zikri ismi zat warrabitah. Buku ni kalau kita baca ya, semua pandangan yang mengatakan zikir Allah Allah tak boleh itu sudah ditolak ya, dengan dalil-dalil yang jelas ya. Jadi begitulah kesimpulannya kuliah pada malam ni. Tuan-tuan wajib dah menjaga adab yang 4 tadi. Ingat namanya, wujudnya Allah, keagungannya dan kesempurnaannya. Untuk memudahkan kita menjaga 4 adab yang 4 ni, kita kenalah selalu berzikir, sama ada menyebut Allah Allah ataupun tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah.
banyak-banyakkan. InsyaAllah nanti kalau dah kita selalu kalimah Allah itu nanti akan sebati pada darah daging kita. Yang sangat penting, orang yang jaga adab ni besok nak meninggal dunia. Siapa yang menjaga adab pada Allah, insya-Allah ketika meninggal dunia akan dilimpahi rahmat oleh Allah, diberi husnul khatimah, kalaupun tidak ahsanul khatimah, kematian yang terbaik. Dicontohkan Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setakat ini saja untuk malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina wa li dhil huquqil wajib 'alaina wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nastaghfiruka nastaudiuka adiyanana wa imanana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa buyutana wa kulla syai'in a'taitana ya rabbal alamin. Allah ja'alna wa iyyahum fi kanabika wa amanika wa jiwarika wa iyadzika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa dhi ainin wa dhi baghin wa syirik wa innaka ala kulli syai'in qadir. wa tub alaina bil afiyah wassalama wasihha wa ala abidika fi barrika bahrika jawika imati Muhammadin ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.